Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya sebut macam tu? Kerana sektor pertanian mempunyai potensi yang amat besar. Ramai orang tak tahu sektor pertanian ni besar potensi dia. Sekarang ini negara kita mengimport produk makanan yang begitu besar. Semua je kebanyakannya kita import. Kita di dalam keperluan barangan buah-buahan dan sayur misalnya, keperluan dalam negara setakat ini adalah 18 bilion ringgit. Dan kita masih lagi tidak mencukupi. Kita masih import daripada luar dan sebagainya. Dan saya dipahamkan, kita masih memerlukan 6 bilion lagi produk untuk kita nak jual di dalam negara kita dan sebagainya. Maknanya, kalau tuan-tuan tanam sayur, tanam makanan dan buah-buahan dan sebagainya, pasarannya masih luas lagi. Kerana kita perlukan ada potensi 6 bilion ringgit lagi. Itu untuk dalam negara. Kalau untuk luar negara, kalau untuk dieksport ke luar, produk kita semakin hari semakin dikenali di luar negara. Kalau kita pergi ke Eropah, negara-negara Eropah, yang paling nombor satu, yang paling ini buah belimbing ini, starfruit. Belimbing apa besi. Belimbing besi starfruit Belimbing besi Malaysia merupakan belimbing nombor satu yang terbaik di dunia, di Eropah sana. Cuma dia tak makan. Kita belimbing starfruit tu kita makan, kita buat jus. Makan belimbing besi, dia tak. Dia buat perhiasan. Dia potong. Di dalam makanan dia buat decoration, perhiasan. Sekarang ini saya beritahu Fama, kita kempen pula orang-orang putih tu makan belimbing besi tu. Agaknya dia bila baca kita starfruit ataupun belimbing besi, dia ubah bahasa dia besi tu iron. Dia ingat takut nak makan besi kan. Jadi itu orang Eropah tak makan. Sekarang ni kita nak kempen. Kita nak kempen supaya belimbing besi yang kita jual itu, yang merupakan yang paling popular di Eropah, merupakan buah yang boleh dimakan supaya lebih ramai orang-orang Eropah makan buah belimbing besi. Buah-buah kita semuanya. Dulu pernah satu ketika betik kita sampaikan di Hong Kong, dipanggil betik Hong Kong satu ketika dulu. Kerana orang Hong Kong menganggap itu merupakan betik yang terbaik di dalam dunia, betik daripada Malaysia. Tetapi kerana penyakit betik, akhirnya betik kita menurun daripada segi ekspor. Betik Hong Kong, betik Malaysia jadi betik Hong Kong. Orang namakan betik Hong Kong. Orang Hong Kong tak nak makan betik lain, nak makan betik Malaysia aja. Sampaikan Tok Mat, pengarah Fama, cerita kat saya, peniaga di China yang ambil jual betik daripada Hainan. Ada satu tempat Hainan di China ni, dia nak jual betik Hainan ke Hong Kong. Kalau dia jual direct ke Hong Kong tak laku. Jadi dia beli surat khabar Malaysia, Nyang Siampau, surat khabar lama, surat khabar Cina yang lama tu, Nyang Siampau ke China Press ke Gomeng ke apa, dia beli. Bukan tujuan dia nak baca, dia nak bungkus betik tu supaya dia boleh hantar ke Hong Kong. Bila orang Hong Kong tengok, oh ini buah Malaysia lah, pasal bungkus surat khabar daripada Malaysia. Macam tu sekali punya popular betik kita. Bermakna buah-buah kita diterima di luar negara dengan begitu baik. Harum manis Perlis diterima dengan begitu baik di Jepun. Sekarang mereka mengimport begitu banyak buah harum manis daripada Perlis. Buah Musang King merupakan yang paling popular. Sekarang ni kalau dalam cuma kita tak boleh ekspor biji lagi. Kita ekspor di dalam frozen secara sejuk beku di negeri China dan sebagainya. InsyaAllah saya akan pergi ke negeri China, nak minta tolong. Kita nak minta kepada kajian China supaya boleh terima masuk buah kita ke negeri China. Sebab buah-buah daripada negeri China mudah masuk ke dalam negara kita. Jadi tak ada sebab buah kita tak boleh masuk ke dalam negara dia dengan mudah.
Setiap kali raya Cina, kita beli buah limau Mandarin daripada dia. Mudah saja. Sekarang saya nak beritahu kajian Cina. Kena permudahkan buah Malaysia masuk ke dalam negara Cina, seperti kita mempermudahkan buah dia masuk ke dalam negara kita. Bermakna kita mempunyai potensi yang besar. Pada hari ini, buah-buah kita yang telah pun diekspor ke negara luar telah pun berjumlah 1.4 bilion ringgit. Dan potensi ini kita menganggap permintaan daripada negara luar adalah 2 kali ganda dan 3 kali ganda lebih daripada jumlah yang kita sebutkan tadi. Bermakna potensinya sehingga 3 bilion ringgit untuk buah kita diekspor ke negara luar. Jadi buah dan juga sayur. Begitu juga dengan produk-produk kita, produk-produk agro, produk-produk industri asas tani. Pada hari ini telah pun berjumlah 5 bilion ringgit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bermakna industri asas tani mempunyai potensi yang besar. Pertanian, sektor pertanian mempunyai potensi yang besar. Cuma kita saja tak nampak perkara ni. Kita anggap pertanian ni kerja leke-leke. Ini kerja orang kampung. Kerja orang kampung orang zaman dulu. Kita tak nak dah. Sebab itu orang muda sekarang pun, orang muda sekarang fikir lebih baik kerja di kilang daripada kerja pertanian. Sebenarnya kita cuba nak rubah pemikiran ini. Pada hari ini tadi saya sempat berpeluang pergi jumpa dengan orang muda yang mengikuti kursus pertanian. Walaupun tak ada di dalam jadual saya, kerana jadual saya habis cepat tadi, saya pergi ke UiTM jumpa dengan peserta-peserta untuk kursus industri asas tani ini. Ramai. Dan saya dipahamkan yang datang tu naik motor sendiri, naik bas sendiri, tak ada pakai, bukan kita yang bantu tambang mereka. Jadi saya percaya mereka ni orang yang mempunyai minat yang mendalam. Jadi kalau kita nak golongan-golongan muda sendiri terlibat di dalam bidang pertanian, sebab itu di bawah Kementerian Pertanian kita wujudkan unit khas yang kita panggil unit agropreneur muda, yang mana unit ini akan memberikan bantuan keuangan, bantuan dari segi tanah dan sebagainya untuk orang-orang muda supaya terlibat di dalam bidang pertanian dan sebagainya. Kita nak mereka terlibat secara langsung dalam bidang pertanian dan juga industri asas tani, supaya kita akhirnya kita tidak lagi perlu bergantung kepada import dari segi produk-produk makanan kita, tetapi kita hasilkan sendiri. Dan cita-cita kita, sasaran kita bukan saja kita nak mengurangkan import, tetapi kalau boleh kita juga akan menjadi salah satu daripada negara pengekspor produk pertanian dan juga industri asas tani. Jadi ini sasaran yang akan kita lakukan di bawah kementerian ini. Dan perkara ini tidak akan berjaya jikalau tidak ada penglibatan daripada rakyat kita secara agresif. Jadi sebab itulah kita perturunkan program-program seperti mini maha dan sebagainya untuk mendekatkan lagi rakyat kepada Kementerian Pertanian, supaya segala potensi yang selama ini tidak diketahui dapat diketahui. Supaya selama ini orang menganggap pertanian ini adalah satu industri yang malap lagi, tidak ada masa depan dan sebagainya, supaya kita boleh buka mata bahawa bukan saja di luar negara, di dalam negara pun sudah cukup kalau kita benar-benar terlibat di dalam industri pertanian. Tadi saya dapat gambaran bahawa di pasar tani jualan tahunan untuk sayur dan buah-buahan pun berjumlah 300 juta setahun. Dan jangan lupa, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak baru mengumumkan baru-baru ni meluluskan 50 lagi pasar tani baru seluruh negara. Dia juga, PM Perdana Menteri juga meluluskan pasar borong, 5 pasar borong untuk Fama, Nikmat dan juga Nafas, untuk kita bina pasar borong di seluruh negara. Kita juga telah pun diluluskan 12 pasar tani kekal di seluruh negara. Dan dasar kita pasar tani adalah untuk produk-produk terus daripada petani dan sebagainya.
Kita bukan nak jual barang-barang import dan sebagainya. Kalau boleh kita nak jual semua produk-produk petani tempatan, supaya semua produk-produk petani tempatan boleh dibawa ke pasar tani. Bayangkan, kita tambah pasar tani, kita tambah pasar borong, kita tambah pasar tani kekal, kita tambah macam-macam. Tapi kalau pengeluaran tidak bertambah kerana rakyat tidak terlibat di dalam sektor pertanian, apa yang kita nak letak di pasar tani? Akhirnya tidak ada pilihan. Pasar tani jual baju, jual kain. Itu bukan objektif Fama mewujudkan pasar tani. Jual kain, jual baju itu bukan. Kalau boleh kita tak mahu pun ada jual kain, jual baju dan sebagainya. Tapi kalau ada banyak lagi ruang di pasar tani, maka kita terpaksa buka untuk sektor-sektor lain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, ruang banyak, peluang banyak. Yang pentingnya adalah tuan-tuan mesti terlibat secara langsung di dalam sektor pertanian ini. Sektor pertanian, saya yakin menjanjikan pendapatan yang lumayan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya harap dengan adanya program Mini Maha ini, maka akan memberikan ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenali dengan lebih dekat tentang Kementerian Pertanian, dan juga tuan-tuan dapat explore dan dapat mengetahui dengan lebih dekat tentang peluang dan juga ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan ceburi di dalam sektor pertanian ini. Di peringkat kementerian, insya-Allah kita akan terus membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam sektor yang tuan-tuan akan ceburi nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini dan besok akan diadakan macam-macam program. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil peluang ini. Dan saya juga menjemput tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, Maha akan diadakan pada bulan 11, ujung bulan 11 nanti. Kalau ada peluang selain daripada Mini Maha, nanti bulan 11 boleh buat rombongan. Ini ketua bahagian baru. Ini bolehlah bas rombongan. Ketua bahagian boleh sponsor bas rombongan, kan? Ini ketua bahagian ramai ni. Ketua bahagian Bukit Mentajam ada, ketua bahagian Tanjung ada, macam-macam ni. Ketua bahagian, ini wakil bahagian semua ada ni. Jadi ramai-ramai lah. Jadi mintalah sponsor 2-3 bas. Cuma saya harap bila saya suruh sponsor 2-3 bas tu, jangan ketua bahagian pula jumpa saya minta saya sponsor pula. Mati saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap lebih ramai nanti orang-orang daripada Pulau Pinang datang ke Maha di MAEPS pada bulan November nanti, untuk kita tengok satu program yang jauh lebih besar daripada ini.